dan shalom saudara-saudari sekalian. Semoga kalian sihat dan cergas. Dalam 2 minggu ini, cuaca memang panas dan kering. Suhu di sekitar 33 hingga 36 darjah Celsius. Terdapat laporan mengatakan bahawa cuaca panas ini disebabkan oleh equinox, iaitu keadaan apabila matahari berada tepat di atas garisan khatulistiwa dan Malaysia terletak dekat dengan garisan khatulistiwa. Oleh itu, kita mempunyai cuaca yang lebih panas. Tetapi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia berkata, peralihan monsun barat daya dan berakhirnya monsun timur laut bersama-sama dengan fenomena El Nino yang kuat mengakibatkan hujan yang kurang, keadaan kering, suhu meningkat dan cuaca yang lebih panas. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, untuk kekal sihat di musim panas ini, minumlah air kosong yang secukupnya ya. Sebelum kita mendengar khutbah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami ucapkan syukur kerana menjaga kami sepanjang minggu yang lepas. Kami doakan agar kami sentiasa sihat dan kuat sepanjang cuaca panas ini. Pada waktu ini, sediakanlah hati kami untuk mendengar khutbah hari ini. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kita semasa kita mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimanakah agaknya jika orang di sisimu boleh melihat ke dalam hati anda? Mungkin ada yang telah tutup hati mereka sekarang ni. Ada yang mungkin kata, oh hati saya sihat. Ataupun ada yang berkata, oh hati saya ni lemah. Apakah yang akan kita lihat di dalam hati anda? Hati kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Kerana hati kita tidak akan menipu. Hari ini kita akan mendengar mengenai sebuah cerita tentang seorang raja yang hatinya keras. Alkitab menceritakan bahawa orang Israel beranak cucu dan bertambah banyak dan menjadi sangat kuat sehingga Mesir dipenuhi mereka. Timbullah seorang raja Mesir yang baru yang membuat hidup mereka susah. Orang Israel diperhambakan oleh raja Mesir. Pada masa itu, orang Israel mengeluh dan mereka berseru meminta tolong. Allah mendengar seruan orang Israel dan dia mengambil berat tentang keadaan mereka. Allah akan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan kuasanya yang besar. Pada suatu hari, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memberitahunya bahawa Tuhan akan membebaskan orang Israel daripada tangan orang Mesir dan akan membawa mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang luas, kaya dan subur. Tuhan juga mengutuskan Musa untuk menghadap Raja Mesir dan memimpin umat Israel keluar dari negara Mesir. Kemudian Musa dan Harun pun mentaati perintah Tuhan dan menghadap Raja Mesir, meminta izin supaya orang Israel boleh keluar dari negara Mesir. Tetapi apabila Raja Mesir mendengar kata-kata Musa, dia pun berkata, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus mematuhinya dan mengizinkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu dan aku tidak mengizinkan orang Israel pergi. Apa yang terjadi selepas itu? Mari kita bersama-sama membaca Keluaran bab 7 ayat 8 hingga 13 untuk melihat apa yang berlaku seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, jika Raja minta kamu melakukan keajaiban sebagai bukti, suruhlah Harun mengambil tongkatnya dan mencampakkan tongkat itu di hadapan Raja. Tongkat itu akan berubah menjadi ular. Oleh itu, Musa dan Harun pergi menghadap Raja dan melakukan hal seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun mencampakkan tongkatnya di hadapan Raja dan para pegawainya. Lalu tongkat itu berubah menjadi ular. Selepas itu, Raja memanggil orang yang berilmu dan para tukang sihir. Lalu dengan ilmu sihir, mereka melakukan perkara yang sama. Mereka mencampakkan tongkat-tongkat mereka, lalu tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Namun, Raja tetap berdegil dan tidak mahu mendengar kata-kata Musa dan Harun, seperti yang sudah difirmankan Tuhan.
Semasa Musa dan Harun berjumpa dengan Raja Mesir, Harun membawa tongkat. Apabila Harun mencampakkan tongkatnya di atas lantai di hadapan Raja, tongkatnya berubah menjadi ular. Dengan demikian, Raja Mesir memanggil semua ahli sihirnya dan dengan ilmu sihir, mereka membuat perkara yang sama, iaitu apabila mereka mencampakkan tongkat-tongkat mereka di atas lantai, ia juga berubah menjadi ular. Tetapi walaupun tongkat-tongkat ahli sihir itu berubah menjadi ular, namun tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli sihir itu. Saudara-saudari sekalian, tongkat Harun adalah tongkat biasa yang digunakan untuk menolongnya semasa berjalan ataupun berdiri. Tongkat yang sangat biasa, bukan yang luar biasa. Namun, Tuhan menggunakan tongkat Harun untuk menunjukkan kepada Raja Mesir dan para ahli sihir siapa yang lebih besar. Sama ada Tuhan ataupun dewa-dewa yang disembah Raja Mesir dan para ahli sihir. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli sihir boleh ditafsirkan sebagai kuasa Tuhan menelan kuasa ahli sihir. Ini menunjukkan Tuhan lebih besar. Saudara-saudari sekalian, Tuhan yang orang Israel percaya adalah Tuhan yang lebih besar daripada dewa-dewa yang disembah ahli sihir dan Raja Mesir. Tidak ada Tuhan yang lain yang lebih besar dan lebih hebat selain daripada Tuhan. Adakah anda masih ingat cerita seorang lelaki yang dirasuk roh jahat dari Lukas bab 4 ayat 31 hingga 37? Rumusan cerita itu begini. Yesus lalu di Kapernaum. Dia mengajar orang pada hari Sabat di rumah ibadat. Di rumah ibadat itu ada seorang yang dirasuk roh jahat. Dan orang itu menjerit dengan suara kuat. Engkau mahu berbuat apa dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau mahu membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan suci daripada Allah. Dengan itu, Yesus memerintah roh itu, diam dan keluarlah daripada orang ini. Kemudian roh jahat itu membanting ataupun hempas orang itu di hadapan mereka. Lalu keluar daripada orang itu tanpa menyakitinya. Saudara-saudari sekalian, Tuhan bukan sahaja lebih besar daripada dewa-dewa ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan juga lebih besar daripada kuasa roh jahat. Raja Mesir walaupun telah menyaksikan tongkat ahli sihir dimakan tongkat Harun, namun dia tetap berdegil dan tidak mahu mendengar kata-kata Musa dan Harun. Raja Mesir mempunyai hati yang keras macam batu. Hati yang keras ialah hati yang tidak tergerak oleh apa-apa. Melihat dengan mata dan dengar dengan telinga, tetapi tidak percaya, tidak peduli, tidak ada apa-apa reaksi. Bagi Raja Mesir, dia bukan sahaja tidak mengenal tetapi tidak percaya kepada Tuhan orang Israel. Pada masa itu, orang Mesir dahulu menyembah banyak Tuhan yang berbeza. Ya. Contohnya, kalau mereka mahu rezeki yang baik, mereka berdoa kepada Tuhan yang akan memberi mereka rezeki yang baik. Kalau mereka mahu cuaca yang baik, mereka berdoa kepada Tuhan yang mengawal cuaca. Kalau mahu anak, mereka berdoa kepada Tuhan kesuburan, iaitu Tuhan yang boleh memberi mereka anak. Sebagai raja, dialah yang paling besar dan berkuasa. Semua ikut perintahnya. Dia tidak mahu dengar perintah ataupun cakap Musa dan Harun. Oleh itu, walaupun Raja Mesir telah mendengar perintah Tuhan melalui Musa dan telah melihat kuasa Tuhan, namun hatinya tetap keras, tidak membenarkan orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudari sekalian, apabila seseorang tidak mahu mempercayai atau mentaati Tuhan dengan rela hati, Tuhan selalunya akan memperbanyakkan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan membenarkan pelbagai keadaan supaya orang itu percaya dan mentaati Tuhan. Dalam hidup Raja Mesir, Tuhan menghantar 10 tulah, 10 plagues, sebelum dia akhirnya membenarkan umat Israel keluar dari Mesir. Jika anda ingat, dari tulah 1 hingga ke 9, Raja masih keras hati.
tidak membenarkan umat Israel keluar dari Mesir. Dia tidak peduli akan perintah Tuhan untuk membenarkan umat Israel keluar dari Mesir. Saya tanya soalan ini tadi. Jika orang di sisimu boleh melihat keadaan hati anda, apakah keadaan hati anda hari ini? Adakah ia keras ataupun lembut? Orang baik mengeluarkan perkara-perkara baik kerana hati mereka berlimpah-limpah dengan kebaikan. Tetapi orang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat kerana hati mereka penuh kejahatan. Orang mengucapkan perkara yang terkandung di dalam hati. Ayat ini memberitahu bahawa orang mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya apa yang kita mahu buat dan katakan semuanya bermula di dalam hati kita. Sama ada ianya baik ataupun jahat. Oleh itu jagalah hati kita. Jangan sampai ia menjadi keras. Hati sesiapa pun boleh menjadi keras walaupun orang Kristian. Hati yang keras di sini merujuk kepada keadaan rohani hati kita. Dan hati yang keras akan menjejaskan keupayaan seseorang untuk mendengar, menerima, memahami dan mengingati ajaran firman Tuhan. Kadang-kala kita seperti Raja Mesir, mempunyai hati yang keras kerana walaupun telah membaca dan diajar akan kebenaran firman Tuhan dan perintahnya, tetapi hati kita tidak menerimanya dan tidak mahu mengikutinya. Apakah yang boleh menyebabkan hati kita jadi keras? Yang pertama, sombong. Seseorang yang sombong berpendapat dirinya lebih penting, lebih hebat daripada orang lain. Tidak ada sesiapa berkuasa atas hidupnya dan berpendapat tidak memerlukan bantuan sesiapa. Raja Mesir sombong. Walaupun telah menyaksikan kuasa Tuhan banyak kali, namun dia tetap tidak mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan dia berkuasa atas segalanya. Sama juga pada kita. Jika kita bersikap sombong, kita juga akan berpendapat diri kita hebat, tidak memerlukan bantuan, termasuk tidak memerlukan bantuan Tuhan. Saudara, ini gejala yang kita perlu jaga. Yang kedua, dosa. Jika kita terus mengikut kehendak diri untuk terus melakukan dosa dan tidak bertaubat ataupun berubah, lama-kelamaan hati kita akan menjadi keras dan akan dikuasai keinginan dosa. Roma bab 1 ayat 24 berkata, itulah sebabnya Allah membiarkan mereka dikuasai oleh keinginan hati untuk melakukan perkara yang hina dan keji. Mereka melakukan hal-hal yang memalukan terhadap satu sama lain. Ayat ini memberi peringatan bahawa jika kita meneruskan kehidupan dalam dosa, Tuhan akan membiarkan kita dikuasai oleh keinginan dosa dari hati kami yang keras. Dan sebab ketiga yang boleh menyebabkan hati kami menjadi keras ialah kekecewaan dan masalah hidup. Kita tidak terkecuali daripada perkara-perkara ini. Ia sebahagian daripada kehidupan. Pernahkah anda terfikir bahawa apa yang kita alami mungkin suatu ujian daripada Tuhan? Ya, supaya kita boleh belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan iman kita diperkuatkan semasa kita berdoa dan berseru meminta pertolongannya. Jadi bagaimanakah kita boleh mengelakkan hati kita daripada menjadi keras? Jawapannya, kita perlu meminta Tuhan memberi kita hati yang baru. Yehezkiel bab 36 ayat 26 berkata demikian. Aku akan memberi kamu hati dan fikiran yang baru. Aku akan menggantikan hati kamu yang keras dengan hati yang taat. Saudara-saudari sekalian, mintalah Tuhan menggantikan hati anda yang keras dengan hati yang taat. Kerana hati yang taat adalah jenis hati yang Tuhan mahu kita miliki. Semoga ini menjadi doa anda setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih melalui cerita Raja Mesir mengingatkan kami bagaimana hati kita boleh menjadi keras jika kita tidak menjaganya. Tuhan, kami ingin memiliki hati yang taat, hati yang mempercayai-Mu dan sedia mentaati ajaran firman-Mu sepanjang hidup kami.
Kami doakan Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami supaya hati kita selalu taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehingga kita berjumpa minggu depan. Bye-bye dan Tuhan berkati anda semua.